Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia tuan-tuan majlis, tuan-tuan imam, tuan pengurusi JPP kawasan JPP Dana, tuan-tuan haji, hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah. Bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayahnya, hidayahnya, dapat saya hadir bersama pagi ini dalam program menyampaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah bagi kita orang Islam. Sebelum itu saya ucapkan syahadat dan tahniah kepada majlis belia daerah Johor Bahru yang berinisiatif mengadakan program ini, bergerak setempat. Saya dah bersama dengan majlis belia menyampaikan kursus jenazah ini dah 3 tempat dah. Selama saya bertugas di Tan Mufti, yang pertama di Pelentong dulu, tak ingat harinya, dan minggu lepas di Ladang Kek Seng Masai, Hong Kong, dan hari ini di sini. Dan 3 tempat saya bersama dengan majlis belia untuk menyampaikan beberapa perkara berkenaan dengan urusan jenazah masyarakat kita, orang Islam. Semua dah maklum dah, semua dah maklum dah bahawa dikatakan pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Orang lain dah buat, kita tak payah. Betul tak? Ini yang menjadi masalah, tuan-tuan. Fardu kifayah, imam sajalah, Bilal sajalah, kita tak payah. Ini yang menjadi masalah, tuan-tuan. Kalau kita biarkan, tuan-tuan, 5 tahun akan datang ke, tahun depan akan datang, lama kelamaan, tak ada orang yang boleh dan nak menguruskan jenazah, tuan-tuan. Pasal di fardu kifayah, kita mengharapkan sangat pada imam-imam bila-bila nasi-nasi dan surau. Itu saja. Jadi saya nak terangkan, dan saya mengucapkan syahadat tahniah kepada pihak Nganjur dan juga pihak surau ini yang ada inisiatif nak hidupkan, nak adakan kuliah ataupun penerangan berkenaan dengan pengurusan jenazah. Kerana penting, tuan-tuan. Saya nak cakap memang hukumnya fardu kifayah. Hukum memang fardu kifayah, tuan-tuan. Tetapi kita belajar, tuan-tuan hadir hari ini merupakan wajib fardu ain. Wajib belajar. Ilmu ni salah satu ilmu yang lain yang kuliah kita buat surau masjid. Selain ilmu termasuk ilmu pengurusan jenazah, wajib kita belajar, tuan-tuan. Sebelum saya meneruskan, saya minta maaf, tuan-tuan. Cakap saya memang kuat dan macam kasar. Saya nak tekankan supaya tuan-tuan betul dengar, faham dan sebagainya. Ramai orang kadang-kadang, tuan-tuan, ramai yang memperlekehkan ceramah, kuliah, kursus pengurusan jenazah. Orang memperlekehkan. Apa ni, surau ni, masjid ni asyik buat kursus saja. Sedangkan tuan-tuan tahu tak, fardu kifayah ni walaupun dia nampak fardu kifayah, Imam Bilal sajalah, tapi ia penting belajar. Kenapa, tuan-tuan? Pengurusan jenazah ni yang bermula orang yang sakit, yang membawa pada maut, kemudian nazak pula, darurat nazak sampailah nak dia meninggal dunia, kemudian seterusnya nak diuruskan sampai ke lubang mahat sana. Siapa yang berhak melaksanakan? Siapa? Imam ke, Bilal ke, ataupun kita sendiri, tuan-tuan? Sebenarnya, tuan-tuan, sebab tu wajib kita belajar. Untuk apa? Sebenarnya kerja-kerja pengurusan jenazah yang bermula menjaga ayah kita, ibu kita, mak kita, siapa juga waris kita dalam rumah kita yang mula bersakit, membawa kepada meninggal dunia hinggalah nak dimasukkan dalam pemahat, adalah terletak di bahu kita sendiri, tuan-tuan. Wajib tuan-tuan kita buat sendiri. Mengapa, tuan-tuan? Mengapa kita kena buat sendiri? Dan mengapa pula kita sabkan kat Imam Bilal?
Mana-mana pun. Bila sebut aja usul jenazah, Imam Bilal, Imam Bilal. Ataupun ustazah bagi perempuan. Bukan begitu tuan-tuan. Itu kita kena tugaskan. Itu adalah tugas hakiki kita sendiri. Waris kita yang meninggal, mak kita, ayah kita, ibu kita, kita lah yang menjaga daripada awal sampai dia meninggal dunia. Ada kadang-kadang insyaAllah kita teruskan untuk malu tuan-tuan kena penat sikit pagi ni bersela tu lama sikit lah. Tuan lagi tu 2 jam saya belum habis lagi buku-buku yang tuan-tuan pegang tu 2 jam tak habis kita nak cerita satu-satu insyaAllah saya cuba di masa sampai kedua, tapi insyaAllah pukul 12 boleh selesai itu hakiki kita tuan-tuan. Hakiki kita lah ke depan. Ayah kita sakit, ibu kita sakit kita lah yang kena buat sendiri. Bukan imam pemilal, bukan ustazah. Ini tidak. Kita semua mensap saja. Kalau tak imam bilal, nakis syarikat-syarikat. Siapa yang untung? Syarikat-syarikat yang untung. Daripada kematian tadi. Jadi kita kena mulai hari ini kita kena azam. Buat azam bahawa kalau berlaku kematian, kita lah yang indah sendiri. Kenapa tuan-tuan? Tujuan ni kenapa? Supaya keaitan si mati ayah kita, ibu kita, waris kita tidak tersibar ke orang lain. Bila orang lain mungkin boleh tersibar. Pasal apa? Si mati itu arwah waris kita dan sebagainya sebanyak sedikit ada keaiban padanya. Contoh apa keaiban? Contoh keaiban padanya. Contohnya waris kita ada yang memakai tatu. Waris kita tu salah seorang orang yang khonsa. Tuan-tuan boleh baca dalam buku tu apa itu khonsa sebagainya. Kematian. Ataupun berbagai keaiban yang ada pada si mati. Kita boleh simpan, kita sendiri buat. Dan sebagainya. Terutamanya dari segi mensolatkan. Jadi imam solat jenazah tu kita buat sendiri. Bukan tugas imam. Afdal sebagainya anaknya menjadi imam solat. Tak tahu belajarlah, betul wajib belajar. Wa imam sehingga kan nak turun kaya kita dalam lubang lahat pun tuan-tuan kita kena buat sendiri, bukan dikubur tu turunkan. Dalam kita jadi imam solat, kita juga yang menurunkan ayah kita, ibu kita ke dalam lubang lahat. Wajib tu. Bukan wajib pada imam bilal atau ustaz talqin. Buku talqin ada, boleh baca sendiri. Baca sendiri kalau kita nak baca. Okey, untuk pertamanya, step pertama pagi ini dalam keadaan cerita-cerita bab jenazah, dia bukan terus bila kata kursus jenazah terus nak potong kain, terus nak mandikan orang, bukan. Cerita awalannya, cerita bagaimana kita menghadapi waris kita yang sedang sakit dan nak nazar. Kita sebagai anak, sebagai waris kena redha, pasrah, pasrah dan sebagainya. Iaitu dalam tanggungjawab dan adab orang sakit, meyakini bahawa sakit adalah ketentuan Allah. Bukan dikirim, bukan disantar orang. Kiriman pemberian Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, dia akan diberikan cubaan tuan-tuan. Sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Dalam kita menghadapi sesuatu waris yang sedang sakit sebagainya, sentiasa berbaik sangka dengan Allah Taala dengan yakin bahawa dosanya akan diampunkan. Wa iman kita kena apa tu terpijak duri sekalipun. Semuanya ada kebaikan, ada hikmah yang Allah beri supaya kita bersabar dan semuanya, dan dia akan diberikan pahala dan diampunkan dosa-dosa kita yang kecil. Tidak meninggalkan solat. Ini penting. Dalam keadaan kita menjaga ayah kita, ibu kita, waris kita, keluarga kita yang sakit, kalau boleh jangan sampai meninggalkan solat tuan-tuan. Solat tuan-tuan wajib buat. Wajib buat. Dalam keadaan sekali apapun. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Wa'imah sehingga menggunakan kelip-kelip mata dan lintasan di hati tuan-tuan. Tapi kita tuan-tuan, dalam masa sakit kita perhatikan, bila sakit, demam tak solat. Apatah lagi kalau hantar ke hospital, kaki bersimin tak solat 3 bulan. Kenapa dibiarkan? Sedangkan wajib solat.
Kaki bersimen kena wajib salat. Wajib salat. Habis nak semayang macam mana kaki bersimen? Ambilkan air semayang dulu. Lepas tu ada kaedah dalam Islam. Tayamumkan. Mengapa ditayamumkan? Mengharuskan sekolah tadi untuk bersolat. Kerana darurat. Air dan debu tanah. Dua-dua digunakan. Tapi kita tak buat. Apa yang saya perhatikan di hospital tuan-tuan? Bagi saya dulu pengalaman saya sebagai Bilal dari tahun 80. Saya Bilal tahun 80 hingga 2011 saya jadi Bilal. Baru ni lah akhir ni anak pencen ni duduk di Jabatan Mufti Bagan Bertuah. Saya selalu menziarahi, menengok orang di hospital. Berapa orang kalau time melawat ziarah orang di hospital? Berapa orang yang maaf cik, saya nak tutup skrin. Ayah ibu saya nak semayang, ada? Time rehat 2.30 ke 2.30, 4.30 ada tak? Orang yang tutup skrin kerana nak solat, ada? Makin ramai berziarah, makin lama berbuat, makin rancak berbuat. Solat tak buat gitu. Sedang solat tu wajib dalam gerak apa sekalipun. Tak boleh diri, duduk, baring, ngering, kiri kanan dan sebagainya. Macam cara. Kalau hospital tu boleh tak semayang? Boleh. Atas katil. Kalau katil cadar tu kotor, minta nurse tukarkan cadar baru. Solat atas katil. Lagi bagus, dia punya katil boleh adjust pula. Menyandar aja. Tinggi ke mukanya, ada ke arah kiblat. Skrin dah ditutup. Tak ganggu orang. Semayang bukan kena baca Fatihah tak kuat. Bukan jadi imam. Semayang seorang dalam atas katil. Kenapa tak buat? Kerana anak-anak tak faham. Anak-anak tak bimbing, tak ingatkan. Ada 4 perkara yang dia tak payah semayang. Apa dia? Kalau dia gila, kalau dia pitam, hilang ingatan tak tahu apa, dia mabuk. 4 perkara ni. Yang lain wajib solat dalam keadaan apa sekalipun. Aku tak buat. Orang yang kaki bersimen tu, tak boleh jalan. Tak boleh jalan nak? Boleh jalan nak? Yang bersimen kaki, bertongkat. Bawa dia, bantu dia, bimbing dia ke bilik air, mandikan. Habis kaki tak kena air tadi, lepas ambil wuduk, ambilkan tayamum. Tayamum dekat mana? Ada juga orang tanya saya, tayamum dekat mana? Dekat kaki ke dekat muka? Tayamum ni dekat muka dan 2 tangan, bukan dekat kaki yang bersimen. Itu kena faham, kena belajar, kena tahu. Tak buat. 3 bulan tak semayang. Lepas tu ganti tak qada juga. Sesilap 3 bulan ayahnya meninggal. Bawa balik rumah. Mandi kat rumah. Bunyi dekat je di kawasannya. Mayam tak juga. Tuan-tuan kena ingat, bila kita solat, tidak boleh ganti dengan wang ringgit. Boleh anak-anak, mam, saya bagi imam 5,000 solatkan imam bapa saya, ayah saya, ibu saya. Upah imam solatkan. Tak ada, no. Tidak ada hadis ayat Quran mengatakan boleh orang yang tak solat tu dibayar dengan wang ringgit. Tak ada. Yang boleh apa yang boleh? Puasa. Fidyah puasa. Itu puasa yang tertentu saja. Kerana tak puasa kerana tertentu saja. Bukan semuanya kena bayar duit lagi puasa. Kemudian kalau ada duit, tak sempat nak pergi haji, buat badan haji, upah orang. Itu je yang boleh. Solat, tak solat, no. Habis. Tanggung sendirian berhad tuan. Lepas tu kawan, kita jaga orang sakit. Jaga ibu saya sakit, ayah sakit, keluarga sakit. Siapa juga saudara mari sakit di hospital, pastikan jangan sampai meninggalkan solat. Itu dia hospital. Kalau di rumah, tempat kita meletakkan ayah kita, ibu kita yang sakit dalam rumah. Di situ tempat yang bertabir. Ada tabir skrin dia. Ada pemisah. Imam bila datang nak baca Yasin, nak baca doa, ada pemisah dia. Di antara mahram dengan bukan mahram, bukan open buka je. Tambah-tambah lagi nenek kita. Nenek kita dah 90 tahun. Berkembar dia dengan kain batik. Tiba-tiba terlebih kain tadi. Nampak tepik yang dah lesot. Imam tengok, bila tengok, memang tak jatuh sorban dia. Tapi aurat tak? Aurat perempuan dekat mana? Mana aurat perempuan? Muka saja dan pergelangan tangan. Bukan tangan, pergelangan tangan ke atas. Itu je aurat wanita. Habis kalau dah makcik ke, atuk ke, nenek kita ke, berkembang saja dengan kain batik,
Imam datang nak baca Yasin, nak baca doa dan sebagainya. Imam dengan makcik kita, nenek kita, mahram bukan mahram. Bukan mahram. Ini sikap kita, silap kita tuan-tuan, menjaga orang sakit. Saya bukan pandai siapa. Pengalaman saya melihat, memerhatikan keadaan semasa, keadaan masyarakat. Banyak melanggar syariat. Perkara yang nampak ringan dilanggar. Halal haram semacam je. Jaga itu menjaga orang yang sakit, baik lelaki baik perempuan. Kadang-kadang ayah kita dah tua, sakit, bulung-bulung bungai sampai nampak buah. Yang datang kadang-kadang bukan mahram. Oh, perempuan baca Yasin. Kalau kena sakit, pakai kalau seluar pendek, seluar panjang, pakai t-shirt. Sekurang-kurangnya nak bagi lelaki. Perempuan. Tadi nak nenek kita, atuk kita, tutup dengan kain tuala besar, tudung kan. Rambutnya disisir. Dah merbang dah putih, disisir, disikat, disimpulkan, diikat. Kemudian pakaikan baju. Kepalanya sekurang-kurang pakaikan scarf. Cukuplah scarf, cukup dah. Kan, pasal panas dan sebagainya. Panas sekarang cuaca panas. Tutup dengan tuala, tutup dengan tudung dan sebagainya. Jaga aurat tu. Ini menjaga yang sakit tadi. Kemudian yang menjaganya pun, saya pernah jumpa yang menjaganya anak dara 15 tahun, 16 tahun. Anak dara jaga mak dia sakit. Kita nak disuruh baca Yasin dan sebagainya, nak menziarahi dia. Anak dara itu tak lari pada mak dia. Pakai seluar pendek. Kalau dah pakai seluar pendek, pakai tak tudung. Anak dara tadi tak lari pula. Imam datang, bila datang, perempuannya dia segar sikit lah, lari. Ataupun bercari kematik ke apa. Tidak, situ juga dia duduk dengan peha melepak dia. Tak giur ke Imam Bilal. Ini sikap kita tuan-tuan. Saya cakap dengan kasar sikit, tapi kita kena fikir. Balik fikir, betul tak? Dari segi nak menjaga orang sakit pun kita dah tak jaga dari segi tata susila, peraturan dalam syariat. Yang menjaga kena tutup aurat, yang dijaga pun kena tutup aurat. Di samping solat dan sebagainya, ingatkan dia. Kalau dia lupa, diingatkan. Kadang-kadang pesakit tu dia ingat, dengar, oh bila dah azan tak surah masjid, oh dah zuhur, tapi dia tak terdaya nak bangun. Perlu bantuan anak-anak, bangunkan, pergi mandikan, cebokkan. Malu ke seorang anak lelaki cebokkan mak dia? Malu ke? Tetapi kalau dah keadaan terpaksa, tak ada yang perempuan, lelaki yang ada, cebokkan, bersihkan, mandikan. Begitu juga antara suami isteri. Malu ke suami nak cebokkan isteri? Sebaliknya. Kalau dah tinggal berdul, benda tambah pula, suami nak udukkan isteri, isteri nak udukkan suami, boleh tak? Boleh. Cara macam mana? Suami kena pakai sarung, tangan ambilkan air semayang untuk isteri. Takut terbatal wuduk, tersentuh dan sebagainya. Ada kaedah cara, kenapa tak buat? Ini masalahnya, yang tak jaga. Kadang suami isteri pun, dah tinggal berdua pun tak jaga solat suami dan isteri. Dalam keadaan sakit tuan-tuan. Kena jaga dan sebagainya. Saya pernah berpengalaman juga melihat orang sakit, mencari orang sakit. Seorang ibu yang dah tua, sakit dia dah tak boleh angkat takbir dah. Sejumlah rumah, tapi dia sedar, dia tahu ini zuhur, dia tak punah meninggalkan solat walau dalam keadaan sakit. Solat dia tegak tuan. Anak dia angkat ramai-ramai pergi bilik air mandikan, cebokkan, ambilkan wudu. Anak perempuan ambil wudu. Dah siap lapkan badan dia pakai ketelkung, letak atas katil, atas tilam dia. Tilam tu tilam besi, disalinkan dengan cadar, ada arah, hadap ke arah kiblat. Dia solat. Anak dia saja yang tahu solat mak dia mula bila, sudahnya bila. Dah sudah juga, sudah kena tunggu. Dia tak boleh kata apa-apa. Dia semayang, mulutnya berkomik dengan nampak mata dia gini-gini. Itu 2 hari selepas tu dia meninggal dunia. Alhamdulillah, ketika dia meninggal dunia, dipahamkan oleh anak-anak dia, alhamdulillah dapat mengucap kalimah thayyibah. Apa dia? Kalimah la ilaha illallah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa juga yang akhir kalam dia
dapat mengucap kalimah thayyibah seperti la ilaha illallah ataupun Allah, insya-Allah kata Nabi, dakhalal jannah. Itu kita harapkan. Kalau ada kita menjaga orang sakit, waris kita yang sakit, dan nazak sebagainya, bimbinglah, selalu mengingatkan dia dengan kalimah thayyibah. Masuk asal orang, kenapa dia dapat? Orang yang macam ni kenapa dia dapat mengucap kalimah thayyibah? Kerana dia jaga amal, jaga solat dan sebagainya. Kadang-kadang aku pun solat dia tidak tertinggal dan sebagainya. Tuan, seterusnya tuan, seterusnya membayar hutang. Yang sakit tadi wajib membayar hutang. Bagi mereka yang mampu membayarnya, tetapi jika tidak kemampuan, maka wajib baginya meminta dihalalkan hutang tersebut dalam riwayat Tabrani hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Hutang itu dua jenis. Sesiapa yang meninggal dunia dan berniat untuk membayarnya, maka ke atas warisnya membayarnya. Siapa yang meninggal dunia dan tidak berniat membayarnya, maka yang demikian akan diambil segala amalan kebajikannya pada hari yang tidak ada dinar maupun dirham. Kalau niat nak bayar. Dalam buku tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok, muka surat 3, jangan seseorang itu meninggal dunia dan naik keadaan baik sama kepada Allah, tidak meninggal solat dan keadaan apa sekalipun, tidak membuka keaiban, dan membuka dan menedahkan aurat sama ada lelaki dan perempuan. Wajib pesakit bertaubat dari segala dosa. Wajib, kemudian wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, kerana aku juga bertaubat kepada Allah 100 kali. Ini Rasulullah SAW beristighfar satu hari 100 kali. Kita berapa kali kita istighfar? Bagi kita lah berapa kali? Itulah, kalau tidak, lepas subuh 3 kali, lepas zuhur 3 kali, lepas asar 3 kali, lepas maghrib 3 kali. Itulah 3 kali 3. Rasulullah 100 kali sekali istighfar, walaupun tidak maksum. Kita kalau boleh samalah dengan Rasulullah, buatlah zikir-zikir seperti istighfar dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Ini terkadang kan, kalau kita pergi menjalankan nikah, imam suruh nanti istighfar. Apa itu istighfar? Dia diam aja. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dapat 10 kali pun dah cukup. Yang penting setiap hari ada melafazkan istighfar dan sebagainya. Bertaubatlah, bertaubat, muhasabah diri kita ni mungkin banyak dosa, banyak salah dan sebagainya. Terutama mungkin kita kita dah tua dah nak pencen ni, mungkin kita masa muda lepas balik dulu di antara 15 tahun hingga 20 tahun hingga 20 tahun dah jadi remaja, belia dan sebagainya, mungkin banyak meninggalkan solat. Inilah peluang masa yang peluang ini sebelum pencen, selagi boleh pergi ke sebuah masjid, buat amal-amal, tambah amal, dan qada-qada semayang yang mungkin tertinggal dulu. Bayar hutang dengan Allah utamakan dulu. Apatah lagi dengan hutang manusia. Kalau hutang manusia tu bayarlah. Ada hutang bank tu bayarlah sebelum kita meninggal dunia, tuan-tuan. Jelaskan sebagainya. Adab dan kewajipan waris pesakit. Yang pertama, redha. Menghadapi ketentuan Allah itu. Berusaha bertanggungjawab dan upaya untuk mendapatkan rawatan. Waris kewajipan pesakit perlu mengamal perasaan marah. Marah tak? Ini satu masalah yang pernah saya jumpa. Dia waris tak dapat mengawal perasaan marah ketika menjaga ibu dan ayah dia sakit di rumah. Warisnya kadang-kadang boleh dilempar mak dia, ayahnya, bu, tersadar dekat pintu bilik air. Kenapa? Mak dia berak dalam kain, kencing dalam kain, dah tak larat nak jaga. Adik-adik lain tak umpamakan, seorang yang jaga, tak dapat mengawal perasaan marah. Dah di dalam Melayu kata, mak boleh jaga 10 anak 10 orang tak boleh jaga mak seorang. Ini dah biasa lah, tapi kita boleh ubah. Okey? Bahawa menjaga mak yang sakit tu ibarat menjaga bayi yang kecil.
Untuk apa yang bayi kecil? Jaga dengan sebaik-baik. Kena kawal perasaan marah, kena sebanyak sabar, kena redha, jaga kebersihan dia, ubatan dia, segi kebersihan jaga, nak mudah lagi, nak senang lagi supaya tak menyusahkan kita. Pakaikan pampers macam bayi, jaga bayi, pakaikan pampers, makanan dia, masakkan bubur. Dia tak boleh makan nasi keras, tak boleh makan biryani lagi, masakkan bubur yang lembut-lembut, air kanji, berhikmah, jaga orang sakit ni, nak sabar, jangan sampai nak marah. Ada kadang-kadang hencak mak dia, hencak, paling, letak, kasar, berdosa tuan-tuan. Okey, mak kita tu berdosa, kita kena reverse balik. Semasa kita baru lahir sampai berapa tahun nak kita cebok ni kita. Beri makan bersuap, bersudu sampai berapa tahun. Kita kena muhasabah film-film dulu tu. Apa yang mak ayah kita buat ke atas, kita kena muhasabah diri. Jadi bila mak kita sakit, tanggung jawab anak, walaupun perempuan ke lelaki dan sebagainya. Anak perempuan pun boleh cebokkan ayah dia, malu ke, dan sebagainya. Ini tidak, sebaliknya berlaku tuan-tuan. Paris, kena perlu jangan ikut emosi, kawal perasaan marah sebagainya. Adab jiran masyarakat terhadap pesakit. Kita sebagai hidup berjiran, masyarakat ada tata susulan, hadir ke rumah pesakit, menjerahi dia dalam keadaan apa dia, pada waktu yang sesuai. Jangan waktu makan tengah hari kita pergi, ataupun waktu maghrib orang sibuk nak solat, kita tak solat, itu pergi marah waktu maghrib. Orang nak solat, menyusahkan orang, nak kacau kopi dan sebagainya. Jangan, masa yang sesuai. Kemudian memberi bantuan, nasihat. Apatah lagi kalau ada duit-duit lebih tu, sumbangan. Ibarat berita yang kanan dan kita tak tahu, ulu. Percaya sekalipun, ulu. Salam keruk ke, letak bawah bantal ke, letak bawah tilam ke, masukkan kocik dia ke, pulang. Yang penting ada, ulurkan bantuan. Ini adab jiran masyarakat terhadap pesakit. Selalu tengok, selalu bertanya, bukan busybody. Tanya perkembangan sakit dia macam mana, adakah baik dan sebagainya. Dah berubat dengan siapa, dah pergi hantar hospital. Jangan bertanya, dah jumpa pawang mana, sana pawang sana bagus, pawang sini bagus. Jangan, itu khurafat bid'ah, yang membawa kepada perkara syirik. Jangan. Kalau sini hospital banyak, yang ini pakar, yang sana pakar. Ini SI lagi bagus, pakar sikit. Boleh cadangkan hospital dulu, klinik dulu. Yang itu kemudian yang perkara mendatangkan khurafat bid'ah dan sebagainya, tinggalkan. Menghormati pesakit dan tidak mengeluarkan perkataan yang menyinggung perasaan wadah pesakit. Ini pun nak jaga mulut, jangan leza sangat. Cakap-cakap yang baik-baik sahaja. Peranan AJK surau masjid, itu sebagai AJK petugas masjid, surau ada peranan dia terhadap pesakit. Sentiasa mengambil tahu tuan-tuan, hal-hal jemaah kita yang hilang, yang tak ada, yang salah untuk datang, kemana pergi, di balik kampung ke, sakit ke dia, kita kena ambil tahu, apatah lagi sakit, tahu dah ada hospital SI, pergi ziarah je, ke hospital, kena ambil tahu dan sebagainya. Barang ke program ziarah, mengadakan solat ajat di surau masjid untuk pesakit, buat solat ajat untuk memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan si mat ni sakit dah lama, mudahan disembuhkan sakit sebagainya. Bacakan Yasin di masjid secara berjamaah, memberikan bantuan dari segi keuangan. Masjid surau ada duit tabung, ambil sikit beri pada waris pesakit untuk pengurusan sebagainya. Tak salah, 10%. Kalau dapat 100, RM10, 10%. Ada 1,000, duit 100, tak ada masalah. Jemaah kita sedang sakit, jangan bakit. Duit surau masjid datang pada orang ramai, diinfakkan kepada orang. Kawan juga termasuk orang yang sedang, jemaah yang sedang sakit. Jangan bakit. Dia yang tak boleh pada, dia masjid surau, masuk masjid sendiri, tak boleh, haram. Tapi kalau untuk manfaat orang ramai, digalakkan.
boleh ambil. Tapi dengan syarat atas keizinan AJK Surah dan C. Bukan boleh berseorang. Nanti mendatangkan syakwas satu yang lain. Okey, memberikan nasihat berkenaan dengan rawatan, memberikan nasihat yang baik. Memaklumkan kepada ahli karya yang lain, ahli jemaah yang lain tak tahu, maklumkan, naunkan. Tahu Muhammad bin Ahmad ni sakit di sini, dah lama terlantar ke rumah, terlantar ke hospital sebagainya. Siapa yang dah baru tahu, pergilah ziarah dan sebagainya. Selalu dan kerap mengambil tahu tentang perkembangan pesakit. Okey, selesai. Laju tak? Laju tak? Laju sikit. Macam nak kejar apa laju. Okey. Asal ni nak siapkan 2 jam tuan-tuan, satu buku Kita masuk buku 6, pengurusan jenazah. Okey. Kewajipan menguruskan jenazah fardu kifayah. Semua tahu lah. Imam Bilal sajalah, aku tak payah. Ianya bukan tertanggung pada perkara masjid. Imam Bilal, Ustaz Roger, Ustazah, ianya tertanggung pada diri kita sendiri. Kewajipan belajar dan mengetahui pengurusan jenazah adalah fardu ain. Cara kaedah memandi, mengapan, mensolat dan juga mengemumkan jenazah. Sekarang kita masuk step pertama, orang yang sedang mazhab. Macam mana kita nak handle, nak jaga orang yang sedang mazhab. Sewajarnya dibersihkan, disalinkan. Okey? Disalinkan pakaiannya seperti kain baju dan selimutnya dengan pakaian bersih. Jika perlu, pakaikan pampers yang baru supaya najisnya tidak keluar dan bertaburan. Ini penting, memudahkan kerja kita, mengawal, kencing berak macam kita jaga bayi, Wajib diberikan sedikit minuman. Orang yang nazar tadi kadang-kadang dia kehausan, tukar. Kita ajarlah, kita nasihatkan dia, kita sebutlah ayah ibu la ilaha illallah. Dia kadang-kadang tercucuk, kita tak tahu, tak faham. Rupa dia haus nak kena air, kering. Beri air supaya dia rongkongnya lega, longgar, mudah nak sebut, nak ingatkan. Tapi biasanya orang nazak ni tuan-tuan jarang dijumpa. 10-1 lah yang dapat bila kita sebut Allah, dia pun ikut Allah jarang. Mengapa tuan-tuan? Mengapa? Orang nazak macam itu dah tak ada bunyi lagi dah, senyap. Asal nyawanya dah sampai ke halkum tuan. Kita ingatkan dia pun dia hanya buka mata, tengok-tengok aja. Kadang macam mencungak-cungak, macam ikan kita terkail letak atas rumput, cungak-cungak. Jadi kita jangan putus asa, sentiasa bimbing dia, ingatkan. Seperti mana juga orang yang sedang koma, belum stop lagi, baru koma. Koma ni dia macam tak bernyawa, diam aja. Kadang-kadang berminggu, berbulan-bulan koma. Jadi kita sebagai waris, sebagai masyarakat, ada kerja kita yang perlu kita buat. Apa dia? Memberi bantuan. Apa bantuan? Bantuan dari segi apa? Membantu, membacakan, ingatkan, talqinkan, bimbing dia dengan bacaan kalimah thayyibah tadi, la ilaha illallah. Allah, kalau dia boleh menyahut dan menyebutnya. Kemudian bacakan Yasin. Ada 3 surah yang kita galakkan baca untuk orang sedang nazar. Apa dia? Famousnya, terkenalnya surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Ar-Ra'd. Tujuan dia untuk apa? Supaya orang yang sedang nazar tadi dia boleh sedar semula, dia boleh ingat semula dan ingat kepada Allah dan SWT. Dan kalau nak dicabut nyawa dia, rohnya, dengan cara yang semudah-mudah, lemah lembut. Tidaklah dia ni mengelupur, ada yang panjat dinding, ada yang belum bertikak, ada yang meraung-raung. Tapi 10-1 saya kata tadi yang boleh menjawab dan sebagainya. Kebanyakannya diam saja, dan sebagainya. Itu salah. Mengucap. Apa nak mengucapkan? Kita lah yang mengajar, menyebut la ilaha illallah dengan perlahan-lahan,
di telinga kanannya ataupun sekelumpuannya Allah, mak, ya, la Allah, Allah. Ingatkan. Mudahan didapat ingat kepada Allah.